Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia. Dari pengacara majlis yang berbahagia Encik Abdullah bin Mat Yunus, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan, bahagia Tuan Haji Muhammad Jamil bin Mak Noh, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, yang mewakili Datin Pengarah Pendidikan Negeri, Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Langkawi Tuan Haji Mazuki Haji Daud, yang berusaha Tuan Haji Mas'ud Idris, yang di-Petua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, ahli-ahli jawatankuasa Majlis Guru Besar Malaysia, Urustia Convention, pegawai-pegawai daripada kementerian, pegawai-pegawai daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, seterusnya ketua-ketua kontingen Majlis Guru Besar daripada negeri-negeri, dan para peserta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan hinayahnya pada pagi ini kita dapat berhimpun di Pulau Langkawi, Pulau Legenda ini untuk mengadakan Convention Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih khusus kepada Yang di-Petua dan juga ahli jawatankuasa seluruhnya lah kerana telah sudi menjemput saya untuk hadir dalam majlis ini dan diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan kepada tuan-tuan dan puan-puan guru-guru besar di seluruh negara. Malam tadi ada program di Sarawak, iaitu pelancaran Bulan Kemerdekaan, dan semua menteri dijemput. Tapi saya beritahu kepada Urustia Tan Sri KSU dan juga Datuk Seri KPPM, saya tak dapat untuk pergi ke Sarawak sebab saya nak ke Langkawi untuk menghadiri Convention Gabungan Majlis Guru-Guru Besar Malaysia. Saya telah memilih untuk datang berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan dan sahabat-sahabat guru besar di seluruh negara ini kerana kita mempunyai matlamat, kita mempunyai gagasan dan kita mempunyai landasan yang sama. Dan seperti YDP sebut tadi, kebetulannya saya pun adalah datang mempunyai latar belakang seorang guru yang saya pun tak sangka kemudiannya hari ini dilantik menjadi Menteri Pendidikan. Selepas keluar daripada universiti, saya menjadi pemimpin pelajar di universiti, walaupun bidang saya bidang pendidikan, tapi saya menjangkakan pemimpin pelajar yang mengetuai Persatuan Mahasiswa di universiti ini tidak dihantar ke Sabah. Sebab dia di universiti ini jadi pemimpin pelajar, kita takkanlah kementerian nak hantar pergi ke Sabah. Tapi tekaan saya itu memang salah sekali. Bila dapat surat, my first posting ke Sabah. Tak apa lagi sampai Sabah, tinggal di Kota Kinabalu. Besoknya barulah JPN panggil, Jabatan Pelajaran panggil. Bagi mereka-mereka yang nak ke Pantai Timur, sila ambil tiket kapal terbang. Jadi saya adalah salah seorang yang ambil tiket kapal terbang. Sampai di Sandakan, 7 orang
awal 80-an sampai di Sandakan. 6 orang, ada orang menunggu untuk ambil. Saya tak ada orang menunggu. Saya tanya salah seorang yang menunggu tu, kenapa saya tak ada orang tunggu? Orang tu jawab kepada saya, penolong kanan di sebuah sekolah, jauh bah itu tempat. $60 batu daripada Sandakan. 16 batu, kata orang Sabah, jalan tu beraspal. Aspal ni bertar. 36 batu jalan tanah merah. Udang galah boleh dibeli dengan harga RM2 satu, bukan sekilo, satu tu. Dia letak di atas tu, pelantar tu boleh beli RM2 satu tu lah, satu timbun tu. Satu kelompok tu. Udang galah tu boleh berjalan dari kelompok tu ke kelompok ni. Sebab dia hidup. Tu bila saya balik, waktu tu balik ke Semenanjung, masa cuti, dia orang tanya macam mana hidup di sana. Saya kata tempat kami pagi-pagi kalau nak mandi, kena mandi di sungai. Jadi sebelum nak mandi, kami kena tolak udang dulu, baru boleh mandi. Nak digambarkan banyaknya udang. Saya sempat berada di sana, tapi malam yang mula saya sampai itu seminggu, saya memikirkan kenapa aku sampai di sini dan kenapa aku sampai di sini. Tapi akhirnya saya boleh terima dan saya menjadi sebahagian daripada masyarakat di situ selama lebih kurang 3 tahun. Dan saya jadi, sebab muda lagi, sebab umur saya 23 tahun. Jadi saya sempat jadi ketua belia, buat program kepada masyarakat kampung di situ lebih kurang 3 tahun. Dan saya keluar daripada situ ke Kota Kinabalu. Dari Kota Kinabalu, dalam usia saya 28 tahun, masuk tahun umur 29, saya dilantik menjadi pengetua di sebuah sekolah di negeri Sabah. Jadi saya hari pertama pergi sekolah tu pakai seluar jin dengan spek mata hitam. Jadi guru-guru pun confused, ni siapa yang datang ni kan. Tapi proses tu sampailah dalam 3 tahun jugalah, 3 tahun lebih, barulah saya balik ke Kedah. Dan balik ni dengan saya mengambil keputusan yang very extreme dalam hidup, iaitu saya meletakkan jawatan dalam profession perguruan dan saya menyertai politik dalam usia saya 33 tahun. Saya menjadi pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah pada waktu itu, Tan Sri Osman Aruf. Sehinggalah kemudiannya bermula di situlah saya melalui jatuh bangun, bagaimana dalam rakan-rakan lain juga dalam politik, dan akhirnya saya juga dipilih sebagai, dilantik menjadi Menteri Besar Kedah. Dan melalui liku yang pahit juga, bila Kedah tewas dalam tahun 2008, dilantik menjadi Ketua Pembangkang di negeri Dewan Undangan Negeri Kedah. Pilihan raya yang akhir baru ni saya dilantik, saya dipilih untuk bertanding Parlimen dan dilantik menjadi Timbalan Menteri Tenaga. Dan baru 2 minggu inilah, minggu yang kedua saya berada di Kementerian Pendidikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan.
itulah lebih kurang perjalanan, dan oleh kerana dah di Sabah agak lama, maka yang dibawa balik pun orang Sabah lah. Jadi kalau ada rakan-rakan Sabah di sini, aku pun separuh Sabah, bah. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya masih ingat antara perkataan yang waktu kita belajar pendidikan dulu. Antara pensyarah saya, Profesor Loganathan, dalam bidang ilmu psikologi pendidikan, tapi dia punya bahasa Melayu dia tu dia ni sikit, dia kata si kana itu akan berubah dari respon semula jadi kepada respon terlazim. Si kanak tu kanak-kanak lah. So betul kalau kita ingat dia berubah daripada respon semula jadinya kepada respon terlazim. Apa yang kelaziman dia buat itu akan menjadi kehidupan sebenarnya dalam realiti. Termasuklah kita pun. Kelaziman kita, apa yang lazim bagi kita dan apa yang semula jadi daripada kita. Jarang yang semula jadi itu kita akan bawa sepanjang hayat. Kerana kita akan berhenti di tengah jalan. Yang lazim kita buat itulah yang selalunya masuk dalam kategori. Dan proses kelaziman ini telah dikaji oleh ahli-ahli akademik di seluruh dunia. Dan saya sangat teruja dengan bagaimana Korea Selatan, bangsa Korea telah mengubah pemikiran dalam hal yang berkaitan dengan respon semula jadi kepada respon terlazim. Dan salah satu elemen yang dibentuk oleh bangsa Korea yang asasnya datang daripada potongan ayat yang Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa itu, melainkan kaum atau bangsa itu sendirilah yang mengubah nasibnya. Itu yang diambil oleh Pak Song Hee. Pak Song Hee adalah Presiden Korea Selatan di akhir tahun 60-an. Pak Song Hee adalah bapa kepada yang sekarang menjadi Presiden Korea Selatan. Yang sekarang ni Lady Pak juga mula dia tu adalah Presiden, anak kepada Pak Song Hee. So Pak Song Hee kata salah satu elemen yang penting tahun 60-an itu ialah untuk membina negara bangsa. Dalam membina negara bangsa, satu elemen yang tidak boleh tinggal sepanjang hayat, kata Pak Song Hee, ialah pendidikan, pelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Dan Pak Song Hee telah meletakkan satu package, tapi untuk orang Korea lah, package yang namanya Semil Undong. Semil Undong. Semil Undong bukan pertubuhan. Semil Undong bukan sebuah jabatan kerajaan. Semil Undong adalah movement rakyat, pergerakan rakyat. Dalam pergerakan rakyat ini, siapakah yang menjadi facilitator? Siapa yang menjadi koordinator? Yang menjadi facilitator dan koordinatornya adalah para guru dan pimpinan sekolah di seluruh negara bangsa Korea. Apa yang mereka nak? Apa yang mereka nak? Apa yang mereka nak bawa? Yang mereka nak bawa selain daripada kejayaan dalam akademik, yang mereka nak bawa itu tanggungjawab yang sememangnya yang kita semua rasa dan bertanggungjawab. Tapi yang mereka nak bawa ialah peradaban bangsa, civilization, peradaban bangsa. Peradaban bangsa yang asasnya bahawa di dalam ini bangsa yang penuh dengan nilai-nilai yang positif, bangsa yang penuh dengan perakuan kepada tradisi yang tidak boleh dibuang, dan yang ketiganya di dalam ini akan tidak ada kekosongan jiwa. Ini yang mereka nak bawa. Dan selepas membina negara bangsa, mereka katakan pula membangun negara. Dan akhir-akhir ini mereka bawa elemen we conquer the world.
we conquer the world. Dalam dewan ini saya percaya handphone Samsung 80% mungkin ada yang pakai handphone Samsung. And we conquer the world. Jadi maknanya mereka telah berjaya menganjak. Prioriti yang diberi ialah kejayaan dalam pendidikan di sekolah, kejayaan dalam education, dalam pendidikan, tapi kejayaan dalam masyarakat itu nak dilihat secara yang lebih luas, secara yang lebih holistik. Dan inilah yang mereka berjaya. Elemen nomor 6 dalam Samuel Undong, berjalan perlahan bukan bangsa Korea. Jadi dia dah susun dah. Ini yang berkaitan dengan civilization, peradaban bangsa. Kita sedang menuju ke situ. Kita sedang menuju. Rakan-rakan guru besar yang ada dalam dewan ini adalah sebahagian daripada pemegang amanah dan koordinator yang sedang koordinate yang saya sebut ini untuk membina sebuah negara bangsa. Saudara-saudara dah ada tanggungjawab. Saudara-saudara dah jadi pemegang amanah. Dah lalui pun. Dah proses itu sedang berjalan. Jadi saya hari ini datang sini hanya menjadi ketua pengawas saja. Saya hanya menjadi ketua pengawas. Pengawas tu, saudara-saudara pengawas, saya ketua pengawas lebih sikit lah. Lebih sikit. Tapi tak ada apa yang membezakan kita pun, sebab kita sama-sama faham sebenarnya ke mana kita nak pergi. Saya sebut ini sebab apa? Sebab dalam ni, untuk kita lah, untuk kita ni, kita masih di luar sana, masih lagi kosong. Saya ambil satu contoh. Seorang kawan saya pergi ke Itali, kursus tambahan diploma 1 tahun setengah. Dari asrama ke kuliah, dewan kuliah, kena naik bas. Dia beli tiket bas. Dia kena beli tiket bas. Tiket bas tu warna kuning. Januari warna kuning, Februari warna kuning, Mac warna kuning, April warna kuning, Mei warna kuning, Jun warna kuning. Dia beli sekali ya Januari. Sebab dia dah tahu hari bulan-bulan warna kuning. Jadi bila nak naik bas, angkat dalam poket tu, tunjuk kat driver bas sebab tak ada konduktor. Tunjuk ya ini dah beli. Tapi bulan 6 inspektor bas naik buat checking. Dalam bas tu ada 3 orang tak beli tiket, beli bulan Januari ya. Satu datang dari Malaysia, kawan tu lah. Seorang dari Bangladesh, seorang dari Indonesia. Dalam bas tu. Di Bologna. Di bandar Bologna. Spaghetti Bolognese. Di Bologna. Apa inspektor bas tu kata kepada 3 orang ni? Dia kata, don't worry sir. Don't worry. Kan? You stay for another years here, then you can understand our culture. You can understand our culture. Then I guarantee after another 6 months you buy ticket every month. Kawan tu cerita kat saya dalam bahasa Kedah, dia kata, aku punya malu macam nak terjun bah. Sebab apa? Sebab kita masih ada kekosongan. Ruang yang ada untuk kita tak beli itu ada, jadi kita tak payah beli sebab di sini belum cukup. Ini berlaku. Ni di Semenanjung ni. Masuk highway, dia beritahu kat saya, Datuk, kita ada cara kalau daripada Kedah nak pergi Penang, balik pada Kedah tak payah bayar tol. Saya tanya dia buat macam mana? Datuk buat macam ni. Saya tak boleh cerita kat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab di sini masih kosong. Ruang tu masih ada. Saya jadi MB. Menangis depan rumah. Bukan zakat menangis, berguling. Nak rumah. Tolonglah, dia kata, Datuk Menteri Besar, saya tak ada rumah. Saya duduk dengan mak mentua. Saya suruh pegawai pergi ambil rumah. Ambil, tangkap gambar. Lepas tu bawa dalam dipanggil focus group meeting,
lulus, bagi kat dia 40,000 buat rumah. 2 bulan lepas tu di sebuah kedai, dia kata kat kawan dia, akhirnya MB terkena juga dengan aku. Aku dah ada rumah, tapi aku guling depan rumah dia, dia bagi satu rumah dekat aku. Sebab apa? Sebab kita ada kekosongan di sini. Inilah yang kita nak tengok, rakan-rakan guru-guru besar. Di sinilah yang kita nak tengok sebenarnya, bagaimana kita ni boleh menjadi sebahagian daripada ejen itu untuk melihat bahawa bukan saja kita fokus kepada apa yang ada, yang kita nak kena utamakan dalam yang kementerian minta, yang jabatan minta, tapi kita nak kena pergi yang lebih luas daripada situ. Jadi saya kira saya bercadang, ini baru 2 minggu Tuan YDP, tapi saya dah bercadang dalam pemikiran saya, salah satu destinasi yang boleh dibawa guru besar ni ialah kita pergi ke Samuel Ondong, kita pergi ke Korea, kita tengok macam mana. Tapi tak boleh bawa semua macam ni lah. Kita bawa, kita buat pilihan-pilihan dulu. Kita pergi stage by stage, kita tengok macam mana mereka telah meletakkan bahawa ini salah satu elemen penting dalam masyarakat. Sebab apa saya sebut begitu? Sebab apabila sampai ke stage umur dia 17, 18, 19 tahun, selepas dia sekolah menengah dah, tak terlibat dengan rakan-rakan di sini, dia budak ni, dia akan berada pada respon yang saya sebut tadi, respon terlazim tadi. Bukan lagi yang semula jadinya. Kalau respon terlazim pada waktu itu yang bagi negatif, maka masyarakat kita akan menjadi negatif. Dan kalau masyarakat kita negatif, sebenarnya ada unsur lain pula yang nak kena kendalikan yang negatif ni. Jadi lebih baik kita membina daripada sini. Inilah perkara yang pertama saya nak sebut dalam convention hari ini, yang berkaitan dengan, saya sebut dah dalam utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, yang dipanggil peradaban bangsa. Peradaban bangsa. Ini perkara yang kita nak tengok. Kita boleh tengok, tapi bukan tanggungjawab kita semuanya. Tak betul kalau kata kita semua guru-guru besar, guru di sekolah ambil tanggungjawab untuk membina peradaban bangsa. Tak betul. Peradaban bangsa mesti dibentuk daripada masyarakat juga. Masyarakat kena tolong. Penguatkuasaan undang-undang mesti ada, enforcement mesti ada. Itu kena datang sekali dengan apa yang kita buat di sekolah, baru dah. Jadi yang lain-lain pun akan membantu. Di kota London, sampai traffic light, you lepas traffic light sebelum hijau, 6 kamera kepada kereta you. 6, 3 di depan, 3 di belakang. 14 hari surat akan sampai, sila bayar £300. 14 hari kalau tak bayar lepas tu, sila jawab di mahkamah £1,000. Dahlah jawab £1,000 di mahkamah, you merit you punya point, demerit you punya point daripada 12, sekali merit 4. Maknanya kalau 3 kali merit, 3 kali demerit, maknanya lesen digantung. Enforcement, buat betul-betul. Tak ada siapa yang berani. Maknanya penguatkuasaan undang-undang berjalan, kita dalam pendidikan kita buat, masyarakat menerima apa yang kita buat. Saya yakin bahawa kita boleh mencapai apa yang kita nak. Tapi kita tidak boleh pergi dalam bentuk yang terlampau radikal. Kita tak boleh pergi dalam bentuk yang radikal, dan kita tak boleh pergi dalam bentuk yang sangat slow. So kita pergi dalam bentuk yang sederhana. Kita pergi dalam bentuk yang wasatiyah, yang sederhana. Boleh diterima oleh semua orang. Ekstrim sangat akan ditolak, slow sangat juga akan ditolak. Jadi ini yang pertama yang saya nak sebut kepada rakan-rakan guru di sini. Dan selain daripada itu, yang Dipertua sebut tadi bahawa salah satu daripada perkara yang penting yang ada kaitan di sini, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Saya dah sebut, hari yang pertama saya jadi menteri, keluar dalam portal, inilah nasib guru-guru. Bila datang menteri baru, percayalah,
akan ada dasar baru. Terinayalah guru-guru. Tu portal pembangkang tulis, dan saya menjawab portal tu. Saya menjawab portal tu bahawa saya katakan sebenarnya macam mana mereka boleh tahu bahawa akan berubah dasar. Jadi pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 dah ada. So kalau kita boleh, saya boleh sebut kepada rakan-rakan guru besar sini bahawa pelan pembangunan pendidikan 2013-2025 itu kita akan teruskan macam biasa. Yang ini saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin selaku mantan Menteri Pendidikan yang telah pun mengetuai pasukan bersama dengan seluruh pimpinan tertinggi daripada kementerian yang telah meletakkan asas, the blueprint, roadmap kepada jalur pendidikan negara atas nama PPPM ni ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang sekarang ni 2013-2015 dipanggil gelombang 1, 2016 hingga 2020 dipanggil gelombang 2 dan 2021 hingga 2025 dipanggil gelombang 3. Jadi kita berada di penghujung gelombang 1 dan insya-Allah pada minggu depan saya akan mendapat laporan pertama kedudukan gelombang 1 daripada PADU. PADU akan buat presentation kepada saya untuk menerangkan kedudukan. Kita tak akan ubah apa-apa dasar yang ada. Kalau ada pun penambahbaikan. Dan penambahbaikan ini kita buat dari semasa ke semasa bersesuaian. Saya amat faham, walaupun mungkin saya tidak selama rakan-rakan guru yang ada di sini dalam profesion ini, tapi saya amat faham kekangan yang kita lalui, masa yang kita lalui, sebab kita pun bukan jadi cikgu sampai 24 jam, bukan jadi guru besar 24 jam, kita pun ada family, kita pun ada masyarakat. Nak pergi kata orang Kedah, nak pergi makan kenduri lah juga, nak buat kenduri kahwin anak lah juga, takkanlah jadi guru besar tu kena jadi guru besar sampai 24 jam. Maknanya kita ada juga kehidupan masyarakat kita, dan yang tu pun kita kena ambil juga. Jadi kadang-kadang tu disalah tafsir, kata kalau jadi guru besar ni kena jadi guru besar sampai bagilah chance sama. Jadi yang ni saya faham bahawa kita kena, bagaimana kita nak buat dalam, sebab dalam pelan pembangunan pendidikan itu 2013-2025 tu dah ada elemen unsur program dan yang semuanya ada kaitan dengan jasmani, emosi, rohani, intelek dan lain-lain lah yang tak payah saya sebut di sini sebab rakan-rakan guru besar yang sini pun dah faham dalam falsafah pendidikan negara. Jadi saya berharap bahawa seperti yang disebut oleh Tuan Yang Dipertua tadi, saya berharap bahawa program PPPM ini ataupun Pelan Tindakan Pendidikan ini diambil secara serius, diambil tanggungjawab secara serius, dan kita menggerakkan, sebab di dalamnya adalah menggerakkan agenda pembangunan negara yang seiring dengan program transformasi kerajaan. Program transformasi kerajaan ini satu lagi elemen yang penting. Transform ini maknanya daripada kurang baik kepada baik, daripada baik kepada yang terbaik. Itu maknanya transform. Dan mereka menggunakan perkataan yang selalu digunakan dalam transformation ini adalah Blue Ocean Strategic, lautan biru, strategi lautan biru. Ada satu lagi adalah Red Ocean Strategy. Red Ocean Strategy yang dah lama, Blue Ocean yang baru. Saya ambil contoh, saya selalu bagi contoh dalam Blue Ocean Strategy adalah orang yang berniaga sabun. Mula-mula dulu kalau saya ni datang dari kampung, saya ingat sebahagian daripada kawan-kawan pun datang daripada kampung juga lah. Mungkin ada sikit yang datang daripada bandar. Tapi yang datang daripada kampung ni, dalam istilah ilmu antropologi dipanggil, yang datang dari kampung ini dipanggil polaritarian. Kalau datang daripada
bandar, datang dari golongan elit bangsawan ini dipanggil bourgeois. Proletarian ni marhain lah, cerita kampung cakap bahasa kita ni. So yang marhain ni dia tahu sabun Cak Kapak. Warna kuning atau warna hijau. Tu sabun Cak Kapak. Tapi kalau bourgeois, mungkin kalau bourgeois dia tak tahu. Bourgeois tak tahu, tapi kalau proletarian marhain dia tahu bahawa ini sabun Cak Kapak. Okey, macam mana dia katakan ada kreativiti dan inovatif? Kreativiti dan inovatifnya ialah apabila dia transform sabun itu kepada serbuk. Kemudian sampai satu masa dia transform lagi serbuk itu kepada liquid. Kemudian pada waktu yang sama ada orang lain pula yang ada innovation, kreativiti ini membuat mesin membasuh, dan mesin membasuh tu berapa kali dah tukar. Ini yang dipanggil Blue Ocean Strategy. Maknanya ada element of innovative, element of creativity dalam itu. Handphone 80-an, rakan-rakan ingat 10 kilo. Siapa boleh bawa 10 kilo punya handphone tu, kaya lah. Selalunya sikit letak di restoran, kedai kopi, lepas tu dia telefon, nak bagi orang lain tengok dia seorang yang ada handphone. Tapi daripada 10 kilo handphone itu, sebab ada inovatif dan ada kreativiti, maka dia telah berubah dalam dipanggil Blue Ocean Strategy itu kepada hari ini handphone yang kita bawa dalam poket masing-masing lah. Besar ni saja. Dan aplikasi handphone itu telah pun bukan saja boleh telefon, bukan saja boleh SMS, tapi hari ini saya ingat lebih daripada 20 aplikasi, lebih daripada 30 aplikasi yang ada dalam tiap-tiap handphone. Yang itulah dipanggil anjakan paradigm ini, ataupun dipanggil Blue Ocean Strategy. Jadi kreativiti dan inovatif kena ada kat kita. Kita kena kreatif, kita kena ada inovatif. Sebagai kepimpinan yang ada di sekolah, kita kena elemen ni kena ada, elemen kreatif ni, elemen inovatif. Dan elemen kreatif dan inovatif ini, kalau kepada pendidik, dia nak kena, dia yang ni yang saya nak cakap ni, janganlah tiru pula, tapi ini saya nak cakap. Saya dulu pengurusi di Kedah ni, ada sebuah kawasan padi. Kalau rakan-rakan datang daripada luar, kawasan padi ini kita ada 300,000 ekar. Saya menjadi pengurusinya, dipanggil MADA, pengurusi MADA. Saya nak interview seorang engineer, point dia bagus, result dia baik, datang interview, technical side very good, perfect dia jawab, kita boleh terima. Ada 8 soalan perfect, tapi pengetahuan am 0. Dan dia tak ada langsung dalam diri dia kreativiti dan inovatif. Saya ahli parlimen Padang Terap. Yang datang ni, yang nak interview ni Padang Terap, anak Padang Terap. Saya tanya dia, kenapa nama Padang Terap? Cuba bagi. Dia kata, saya ni lahir dari situ tapi duduk tempat lain. Tapi saya tengok sekolah tingkatan 5, kamu pun di Padang Terap, macam mana kamu tempat lain? Itu masa balik, masa kecil-kecil pindah, mak duduk tempat lain. Dia nak excusekan, tak nak jawab perkataan Padang Terap. Lepas dah saya jumpa dia kemudian, dia pun tak dapat. Dia datang jumpa. Saya kata kat dia, sebenarnya kamu patut ada sedikit kreativiti dan inovatif. Tapi bukan tipu, cuma tak berapa betul sikit lah. Apa yang saya nak saya kata kepada dia? Saya kata, bagi tahu sajalah kat saya atau dekat panel temuduga tu, Padang Terap ini adalah merupakan satu masa dulu ratusan ekar pokok terap. Tapi di zaman Jepun kena bom, pokok tu dah tak ada. Jadilah jawapan macam tu. Yang tu pun masuk dalam kategori inovatif juga, kreativiti juga. Tapi dia tak boleh nak jawab. Sebab tidak ada dalam diri itu langsung kreativiti dan inovatif. Orang buat pelancongan memang pandai, kreatif dan inovatif. Orang buat pelancongan. Di sini Langkawi ni, kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi ke Kilim, tempat yang burung
burung lang turun tu. Di situ ada satu restoran. Di restoran tu, di tepi restoran tu ada stage. Stage tu ada satu Jerman. Jerman ni duduk kat Langkawi dah 10 tahun. Kerja dia bersyarah pasal belangkas. Bila datang pelancong daripada Europe, Jerman ni akan datang. Kena bayar, nak tengok belangkas tu kena bayar RM10. RM3 dia bagi pada restoran, RM7 dia punya. Hari-hari kurang-kurang 100 orang akan ada. Sehari-hari dia akan dapat RM700-800. Dia kaya, memang dia kaya. Dia letak belangkas depan tu, 2 ekor. Kemudian dia mulakan dia punya mukadimah dia. Million years ago. Berjuta-juta tahun dahulu. So dia ceritalah, dia gambarkan belangkas ni as big as Volkswagen. Besar daripada Volkswagen. Tapi oleh kerana peredaran zaman, glacier yang runtuh apa semua ni, semua tu akhirnya belangkas tinggal besar ni je lah. RM10. Betul ke tu? Masalahnya betul ke tu? Tapi itulah yang orang dengar. Pergi ke Cape Town, Cape Good Hope, Cape Good Hope, Tanjung Pengharapan. Dia tulis besar di situ. Sila naik atas bukit ni bayar $100. Di sini boleh tengok satu landasan antara Ocean Indian Pacific dengan Atlantic Pacific. Boleh tengok jelas. Bayar 100, naik teropong 6 kali tak nampak pun. This is a creativity dan innovative. Jadi macam mana kita nak membina kreativiti dan inovatif ni? Jadi yang ni kena masuk dalam elemen PPPM ni. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni kita tambah added value dengan kreativiti kita, dengan inovatif. Buatlah apa saja di sekolah asalkan dianya menjadi ada penambahbaikan. Jadi yang tu saya mintalah kepada rakan-rakan guru dalam hal yang berkaitan dengan program transformasi ini. Dan saya yakin, saya amat yakin bahawa rakan-rakan guru yang ada di sini, guru-guru besar ni adalah merupakan yang telah dedikasi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan telah dilantik untuk memikul tanggungjawab di sekolah, sebab tuan-tuan ada dedikasi, tuan-tuan amanah, tuan-tuan ada disiplin, dan tuan-tuan mahu untuk melihat kejayaan di tempat masing-masing. Itu hal yang berkaitan dengan PPPM ni. Dan perkara yang ketiga yang saya nak sebut di sini adalah berkaitan dengan saya minta juga untuk rakan-rakan guru-guru besar yang ada untuk kita melihat balik kepada perkara yang kaitan dengan apa yang saya sebut sebagai subject matters. Subject matters ni adalah bukan subjek di sekolah. Subject matters yang saya maksudkan yang pertamanya adalah hala 7 pendidikan negara atas pelan pembangunan pendidikan. Subjek ni kita kena faham, subject matters. So saya masuk di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air sebelum saya sampai sini, berlainan langsung dengan subject matters yang ada kat saya. Jadi saya kena mengasah masa berbulan-bulan untuk saya faham apakah yang dikatakan tenaga elektrik itu sendiri, sumber tenaga, generation of power. Kemudian saya nak kena faham bekalan air, saya nak kena faham green technology. Jadi ambil masa yang agak panjang. Tapi kalau kita boleh faham subject matters, kita tak berapa ada masalah untuk kita nak lalui proses ini. Jadi dalam subject matters ni sudah tentulah ada kaitan dengan pertamanya visi dan misi kita. Kemudian bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah yang berbangkit, macam mana kita punya problem solving yang kita buat, bagaimana tindakan kita. Kemudian yang ketiganya kemahuan, keinginan untuk terus cemerlang. Dan elemen yang tidak juga penting yang kena kita tengok adalah bagaimana kita elemen budi bicara. Dan yang akhir sekali tentulah
pelaksanaan peraturan yang sedia ada ataupun undang-undang yang sedia ada. Yang inilah yang sepatutnya kita faham berkaitan dengan subject matters. Dan saya kira saya juga nak tengok bahawa bila saya berada di negeri dulu, salah satu benda yang saya bagi kita, salah satu benda dalam hidup ni, saya percaya kepada reward. Saya percaya kepada ganjaran, bahawa menjadi satu semangat ataupun menjadi satu elemen penting dalam hidup. Kalau kata kita lupa hari jadi misalnya, tapi kalau orang rumah tak lupa hari jadi, kita pun tak teringat dah hari tu hari jadi kita, sebab kita ni datang daripada kampung. Hari jadi ni bukan dalam, dia duduk nombor 10. Ada orang dalam bourgeois tadi hari jadi duduk nombor 1, tapi proletarian ni kebanyakannya hari jadi ni nombor 10, kadang-kadang nombor 15 pun. Tapi kalau hari tu orang tak lupa kat kita, kita pun syok juga. Kita merasa seronok juga sebab ada orang ingat bahawa hari ni hari jadi. Jadi macam tu jugalah dalam perkhidmatan. Saya kira bahawa ganjaran itu adalah sebahagian daripada bentuk yang boleh memberi semangat. Jadi ganjaran itu boleh datang melalui kementerian, ganjaran itu boleh datang daripada masyarakat, dan ganjaran itu juga boleh datang dari pelbagai sumber. Saya tak mau sebut lagi, tapi saya boleh bagi jaminan bahawa yang itu ada dalam pemikiran saya, yang hal yang berkaitan dengan ganjaran. Sebab saya pun nak sebut pun baru, nanti Cik Lah pun dengar tu, dia kata, sebut dah ni. Jadi kita tengok dulu macam mana. Sebab tapi saya boleh bagi tahu, macam ni saya buat di Kedah dulu. Pejabat tanah di Kedah, saya panggil pentadbir tanah, katalah pentadbir tanah Langkawi. Okey, kamu 1 tahun kutip berapa? Dia kata 1 tahun kami boleh kutip maksimum hasil tanah 80 juta. Okey, the best pernah kutip berapa? Dia kata the best pernah kutip 58 juta. Itu yang terbaik lah, 58 juta pernah dikutip dari 80. Okey, saya letak KPI. You kutip 68 juta daripada Kerani sampai pentadbir tanah pergi Beijing. Jadi kan, di akhir tahun saya panggil akauntan negeri, dia print out keluar yang dibayar oleh pentadbir tanah Langkawi kepada kerajaan negeri. Dia bukan boleh dihantar terus 68 juta tu. Mana dalam tempoh setahun tu dia hantar 12 juta, 10 juta, campur-campur tengok 69 juta. Pentadbir tu datang jumpa saya, melepasi target. So macam mana? Reward. So saya kata saya dah janji, saya bagilah kan. So Kerani tu kata kat saya, dia kata, Datuk, saya pun tak pernah terfikir dalam hidup nak pergi Beijing kan. Tapi Kerani tu pun boleh pergi ke Beijing. Jadi yang ni tak bolehlah sebut kata saya kata ni nak pergi Beijing ke apa, tahu kan. Itu contoh lah, maknanya reward tu insya-Allah dalam pemikiran saya macam mana kita nak buat. Sebab kita mempunyai warga yang besar, tapi reward boleh dibuat juga berasaskan pada apa yang kita nak tengok nanti barangkali bila YDP dan jawatankuasa boleh jumpa saya di kementerian, kita boleh buat panjang lagi, kita tengok macam mana perkara-perkara yang ada kaitan dengan kita. Sebab saya faham, sebab saya datang daripada sini. Saya faham yang macam mana kalau kita nak kurangkan kita punya kedut muka tu. Kita stres sebenarnya, kita stres. So macam mana kita nak kena boleh. Jadi
bila jumpa menteri, jumpa yang di kementerian ni, kata, oh ni apa nama menteri nak turun ni apa semua macam mana. Itu semua tu kita nak di zaman selepas 58 merdeka ni, 58 tahun ni, kita kena kurang lah. So saya telah memberi arahan kepada kementerian. Yang pertama, untuk lawatan-lawatan menteri dan pegawai-pegawai tinggi daripada kementerian turun ke sekolah, tak payahlah sambutan besar-besaran dengan segala apa semua kan, nak kena buat, habis budak berhari-hari untuk nak buat rehearsal, tak payah, termasuk saya. Dan kalau di sekolah-sekolah yang jauh, kita sekolah ni ada 5. Satu bandar, yang kedua pinggir bandar, yang ketiga luar bandar, yang keempat ulu, yang kelima pedalaman. Kita ada 5. Selalu orang sebut 3 ya, saya sebut 5. Jadi kalau yang di luar bandar, kalau di bandar ke di mana pun, saya katakan berkot dan bertai itu tidak wajib. Tak payahlah berkot bertai ni kan, pakai sekadar apa yang ada sudahlah. Ini duduk dekat mana-mana, saya bagi tempat saya lah, bagi tempat orang lain orang marah. Dalam parlimen saya ada ni, mana Tuan Haji Mohtar ada, Tuan PPD pun ada sini. Sekolah kebangsaan NAMI contohnya. Takkan sekolah kebangsaan NAMI nak tunggu menteri dengan kot dengan tai, tak payahlah. Tak payahlah pakai kot tai, nak buat kot buat apa? Kita pakai baju biasa, baju korporat atau baju itu cukup. Jadi lepas tu nak kena ambil masa 5 hari 6 hari untuk nak siap buat persiapan menteri nak datang ataupun pegawai-pegawai tinggi kerajaan nak datang, tak payah. Kita buat ala kadar. Sebab kita nak yang tadilah, yang berkerut muka tu tak payah. Jadi kita relax aja, tak payah kata oh ini kena, kalau menteri datang kita kena buat, tak payah. Kita buat, kalau orang Kelantan kata beres boh. Beres boh. Jadi yang tu kita buat macam tu saja, tak payah. Jadi saya harap akan keluar nanti arahan-arahan baru tu yang memudahkan kita. Tak payahlah kata nak kena pergi cari, oh ini menteri nak datang, suruh orang pergi kita masuk hutan tembak rusa sebab nak pergi makan rusa kan. Tak payah. Jadi kita buat apa ala kadar yang ada cukup. Sebab saya nak ada 3. Pendidikan itu kegembiraan, pendidikan itu kebajikan, dan pendidikan itu keterbukaan. Jadi dia punya style, kita punya style ni, passion. Oh mesti buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesti buat. Itu passion yang saya rasa tak sesuai dah untuk zaman ini. Ada kaedah lain yang lebih lagi. Kita nak jadi civilized country, kita nak jadi negara yang agak maju, tapi pemikiran kita juga kena maju. Cara kita bekerja juga kena maju. Kalau tidak, kita menolak. Dan yang akhirnya, saya mintalah daripada rakan-rakan guru besar sebagai wakil-wakil guru besar di seluruh negara, saya mintalah, sebab saya baru di sini dan baru nak menerajui, mengambil alih daripada kepimpinan Datuk Tan Sri Muhyiddin selama 6 tahun beliau menerajui kementerian. Beliau pun ada jasa yang besar juga kepada kementerian ini, dan saya baru nak menerajui. Saya mintalah sokongan padu daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mintalah sokongan. Tanpa sokongan daripada rakan-rakan guru-guru besar dan juga pengetua-pengetua sekolah dan juga pegawai-pegawai di kementerian, saya ingat kita tak boleh mencapai kejayaan. Saya yakin, saya amat yakin benar bahawa semua yang ada dalam dewan ini, termasuklah saya, kita mempunyai impian yang sama. Kita mempunyai impian yang sama, dan impian yang sama itu kita realisasikanlah di tempat masing-masing. InsyaAllah saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kerja baik kita ini dirahmati, kerja kita ini mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan akhirnya sudah tentulah anak-anak kita akan mencapai kejayaan. Jadi pendidikan itu sendiri adalah kita nak kepada pendidikan yang berteraskan kepada dasar yang sedia ada, dan dasar ini kita akan bawa terus menjulang keagungan, kejayaan dalam pendidikan untuk membina sebuah negara bangsa. Jadi dengan kata-kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Konvensyen Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.